dan perpustakaan di Malaysia dan 39 arkiv dan perpustakaan di 10 buah negara asing untuk mencari dokumen-dokumen berkaitan bagi mengukuhkan tuntutan Malaysia ke atas batu putih. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia bersungguh-sungguh dan komited untuk memastikan pihak Malaysia cukup bersedia untuk menghadapi kes kedaulatan ke atas batu putih di ICJ. Dato' Yang Dipertua, never mind, let the mama dia. Menteri, sikit penjelasan. Keputusan untuk merujuk isu batu putih ke ICJ diambil setelah kerajaan membuat pertimbangan dan kajian yang mendalam dan penuh kesedaran terhadap risiko yang terlibat. Ini juga mencerminkan dasar kita sebagai sebuah negara yang sentiasa berpegang teguh kepada prinsip menyelesaikan sebarang ketidaksefahaman, pertelingkahan dan pertikaian secara aman yang sejajar dengan semangat kejiranan dan semangat ASEAN yang didukung oleh negara. Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah mengambil keputusan untuk merujuk isu ini ke ICJ setelah rundingan-rundingan dua hala tidak berjaya. Keputusan ini diambil untuk mengelakkan keadaan di kawasan tersebut menjadi lebih tegang dan berpanjangan menjejas hubungan dua hala. Minta maaf kadang-kadang tersasu. Kerajaan Malaysia berpendapat dan berkeyakinan bahawa pengadilan yang telus oleh ICJ merupakan satu penyelesaian yang terbaik yang boleh dan akan dihormati oleh kedua-dua belah pihak. Tuan Yang Dipertua, sudah tentunya penghakiman ICJ yang memutuskan bahawa kedaulatan ke atas batu putih berpihak kepada Singapura dan mengecewakan Malaysia. Walau bagaimanapun, perlu juga diingati ICJ juga telah memutuskan bahawa Malaysia mempunyai kedaulatan ke atas batuan tengah atau Middle Rocks, manakala kedaulatan ke atas tubir selatan South Ledge pula bergantung kepada fakta di dalam perairan wilayah mana ia terletak. Menteri, sikit. Nanti dulu, biarkan saya habis batu dulu. Batu putih. Biarkan saya habis. Kawan lama ni. Kawan di Geneva. Namun begitu, keputusan ICJ tersebut tidak bermakna Malaysia kalah. Ianya perlu dilihat dari segi perspektif, di mana sebelum penghakiman ICJ, Singapura telah menguasai sepenuhnya kawasan tersebut dengan mengenakan sekatan di sekeliling batu putih, batuan tengah dan tubir selatan. Tindakan Singapura tersebut telah menghalang nelayan Malaysia daripada melakukan aktiviti menangkap ikan di kawasan penangkapan ikan tradisional mereka. Namun, Tuan Dato' Yang Dipertua, sekarang setelah penghakiman ICJ, Malaysia mempunyai kedaulatan mutlak ke atas batuan tengah dan nelayan-nelayan Malaysia boleh memasuki semula kawasan penangkapan ikan tradisional mereka. Kerajaan juga berkeyakinan bahawa Malaysia memiliki kedaulatan ke atas tubir selatan berdasarkan fakta geografi bahawa ianya terletak lebih hampir kepada batuan tengah berbanding dengan jarak antara tubir selatan dengan batu putih. Tuan Yang Dipertua, saya tidak memberi laluan. Sikit ya. Menteri, jadi sikit, saya Menteri. terus kepada Menteri, sikit Menteri. Tidak, sebab nanti ada satu pelihara. Tak apalah, kita pokok sedang kita bawa nama, sebab nanti saya akan menjawab satu soalan dari sikit saja. Menteri yang budiman. Tuan Yang Dipertua, ini pula batu putih ni. Tuan Yang Dipertua, saya teruskan pembaharuan pasport. Menteri, semua kalah, semua dapat Datuk Syed macam mana ni? Berkaitan dengan kemudahan pembaharuan pasport Malaysia antarabangsa di seberang laut yang orang putih kita bagi Datuk Syed yang dibangkitkan oleh Batak Sadong. Negeri kalah. Omar, takkan kita nak pertahan batu tenggelam Timur Eropah? Apa telaga minyak 320 bilion kita sedekah buat kena akikah? Berkaitan kemudahan pembaharuan pasport Malaysia antarabangsa di seberang laut. Pokok senang kalau Menteri Luar nanti lingkup udara ni. Kita bertahan sampai ke ICJ, yang ni kita boleh serah buta. Saya pun tak tahu apa punya. Pokok senang sudahlah, Yang Amat. Pokok senang kita buat. Yang Amat, Menteri sudahlah, habislah, sudah dah. Yang Amat, habislah. Dato' Yang Dipertua,
izinkan saya untuk meneruskan jawapan saya. Berkaitan kemudahan pembaharuan pasport Malaysia antarabangsa di seberang laut yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batang Sadong, ingin saya memaklumkan bahawa bagi memudahkan rakyat Malaysia di seberang laut memperbaharui pasport mereka, kerajaan telah memperbanyakkan pejabat wilayah Malaysia, pejabat perwakilan Malaysia yang dilengkapi dengan peralatan dan mesin pengeluaran pasport seperti di Singapura, New York, Hong Kong, London, Jakarta dan Canberra. Ini kami sokong. Selain daripada pejabat-pejabat pengeluar pasport tersebut, warga negara Malaysia yang berada di luar negara kerana menetap sebagai penduduk tetap, bekerja atau sedang melanjutkan pelajaran, boleh mengemukakan permohonan pasport Malaysia antarabangsa di mana-mana perwakilan Malaysia yang mempunyai kaunter konsular berdekatan. Contohnya, dalam senario ini, pelajar Malaysia boleh mengemukakan permohonan pasport di Konsulat Jeneral Malaysia di Perth, Australia. Tak payah ganggu lagi, Yang Hormat. Wakilan Malaysia di panjang Dublin, sangat, dah Ireland. 1 jam setengah, Yang Hormat. Permohonan ini kemudiannya akan dihantar ke perwakilan Malaysia di London dan Canberra untuk diproses dan dikirimkan kembali kepada pejabat-pejabat penerima tersebut. Timbalan Menteri, boleh saya menjelas sekejap? Yang Hormat Menteri, saya nak tanya dulu. Saya nak tanya duduk dulu. Lagi panjang ke jawapan tu? 5 minit lagi. Yang Hormat bagi jawapan bertulis, Yang Hormat. Dato' Yang di-Pertua, saya minta peluang ini kerana ini ada satu interest for the students sebenarnya bertanya kepada saya soalan ini, Dato' Yang Pertua. Jadi sebab itu saya menyoalkan perkara ini. Jadi saya rasa adalah adil bagi kita untuk mendengar apakah jawapan dari Menteri untuk memperbaikikan kemudahan dari segi memperbaharui pasport, kerana ia melibatkan pelajar-pelajar tinggal jauh dari kawasan yang telah ada kita mempunyai pusat ini. Mereka nak memudahkan kemudahan untuk diberikan kepada mereka untuk memperbaharui ataupun membuat pasport. Jadi kalau seperti mana yang saya sarankan hari itu, kalau boleh kita beri peluang kepada pelajar-pelajar ini dengan mungkin kementerian boleh mengadakan outreaching program, pergi ke kawasan-kawasan supaya dan memberi jadual itu kepada universiti-universiti ataupun tempat mereka bertugas. Jadi itulah yang saya rasa ini satu perkara yang betul-betul bukan perkara politik, tetapi satu perkara yang betul-betul diminta oleh pelajar-pelajar, Dato' Yang Pertua. Terima kasih. Terima kasih Batang Sadong, itu saranan yang baik dan kementerian akan ambil maklum dan ambil tindakan. Jadi seterusnya, tapi saya nampak pokok sena dah keluar, sama ada saya mau perlu menjawab atau tidak. Sebab ini bersangkut paut dengan jawapan yang telah dikemukakan oleh pokok sena. Dato' Yang Pertua. Jadi oleh demikian saya cadangkan agar jawapan ini saya berikan kepada beliau secara bertulis. Dato' Yang Pertua, akhir sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-10 yang berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri. Saya berharap daripada penjelasan walaupun a lot of heated exchange of words, ia dapat menjawab soalan-soalan yang telah dibangkitkan. Sekian, terima kasih.